Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad perlu pelbagaikan aktiviti ekonomi jana lebih banyak pendapatan. Itu antara fokus dari Sabah. Perinciannya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran? Baik Zahira, Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad (KOPEX) disaran merancang beberapa perniagaan baru. Dalam masa sama, aktiviti perniagaan sedia ada perlu dikembangkan bagi menjana lebih banyak pendapatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur berkata, KOPEX boleh membina projek perumahan di kawasan tanah miliknya. Pada masa ini, KOPEX memiliki 2 bidang tanah di Menggatal dan Lahadatu yang boleh dibangunkan untuk tujuan itu. Datuk Haji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan ke-47 KOPEX di Ibu Negeri. Katanya rumah yang dibina boleh dijual kepada ahli dan orang ramai sekaligus menambah pendapatan koperasi. Datuk Haji juga yakin pengurusan KOPEX mampu memperkukuhkan reputasi koperasi sekaligus memenuhi keperluan ahli. Kerajaan negeri memperkenalkan 2 lagi inisiatif bantuan pendidikan untuk pelajar dan sekolah di Sabah bermula tahun depan. Ia melibatkan sumbangan kepada mahasiswa IPT dalam Sabah Sentosa dan sumbangan kegiatan Sekolah Sabah Sukses. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exko Agama dan Pendidikan Negeri menjelaskan Sentosa melibatkan bantuan tambang mahasiswa dalam negeri sebanyak RM300. Inisiatif itu akan memberi manfaat kepada 2,000 pelajar. Mengenai sukses, ini penjelasan Datuk Arifin. Sumbangan kegiatan Sekolah Sabah. Ini RM3,000 untuk semua sekolah. Sekolah menengah, sekolah kebangsaan, sekolah agama negeri, sekolah Cina dan sebagainya. Sukses bakal memberi manfaat kepada 3,000 sekolah di seluruh negeri. Datuk Arifin menyatakan demikian kepada media selepas penyerahan bantuan tabung pendidikan negeri Sabah TPNS di Wisma Bandaraya, Kota Kinabalu. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memandang serius kes pengabaian keluarga. Justru langkah proaktif diambil termasuk turun padang bagi mengenal pasti keluarga terlibat. Menteri berkenaan Datuk James Ratih berkata pelbagai program turut dilaksana dengan kerjasama Pertubuhan Mencegah Pengabaian Keluarga Sabah Cegah bagi mengurangkan masalah tersebut. Cegah merupakan perintis kepada matlamat kerajaan supaya pengabaian kekeluargaan di kawasan luar bandar ini dapat dikurangkan. Dan harapan saya supaya semua NGO turun padang, bukan di kawasan bandar saja diambil peduli. Datuk James ditemui RTM dalam program kekeluargaan sejahtera bersama keluargaku harapanku di daerah Paitan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA Sabah, Jais Asri berkata, tekanan hidup antara faktor berlakunya pengabaian keluarga. Secara keseluruhannya, isu-isu pengabaian di negeri Sabah, khususnya pengabaian keluarga ini tidaklah begitu membimbangkan, tetapi berlaku khususnya bagi kawasan-kawasan yang mempunyai tekanan hidup yang tinggi. Kalau di bandar itu adalah satu keadaan yang memang tekanan sangat tinggi. Tetapi itu juga berlaku di luar bandar. Menggunakan pendekatan daripada ilmu, kerja sosial, psikologi dan juga perkhidmatan masyarakat. Ini adalah satu kombinasi yang kita lihat boleh mengubah sikap masyarakat di kampung. Program 2 hari anjuran cegah ini diisi dengan ceramah berkaitan keluarga dan aktiviti keluarga termasuk sukan dan nyanyian. Lebih banyak program bertaraf dunia perlu dianjurkan di negeri ini. Selain mempromosikan Sabah sebagai destinasi pelancongan menarik, program seumpama juga diyakini mampu menggalakkan kehadiran pelabur. Demikian menurut Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, Datuk Pong Jinja ketika ditemui media selepas majlis makan malam sambutan dan upacara penyampaian SAS Miss World Malaysia 2024 di Ibu Negeri. Miss World Malaysia merupakan satu acara yang boleh mendatangkan pelabur dan pelancong. Seperti apa yang saya telah menganjurkan satu Sabah China Business Summit pada hujung minggu lepas,
Ini pun selaras dengan aspirasi kerajaan negeri pada hari ini untuk mendatangkan dan wujudkan pelbagai aktiviti. Menurut Datuk Pung, kecanggihan teknologi masa kini membolehkan aktiviti yang dijalankan dikongsi secara meluas menerusi media sosial. Seramai 11 peserta dari seluruh negara mengambil bahagian dalam pertandingan tahun ini. 4 daripada mereka merupakan peserta dari Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu dijadual merasmikan pertandingan akhir Miss World Malaysia 2024 3 Disember ini. Para peserta juga akan dibawa melawat ke beberapa tempat menarik sekitar Kota Kinabalu, Tuaran dan Inanam. Pelaksanaan kira-kira 400 projek pembangunan persekutuan yang dirancang di negeri ini akan disegerakan. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Seri Rosli Isa berkata, mesyuarat bersama jabatan dan agensi terlibat diadakan dari semasa ke semasa untuk memberi maklum balas tentang pelaksanaan projek terlibat. Kita memberi bantuan sumbangan dan juga pelaburan daripada persekutuan, dan juga kita pun nak melihat juga supaya Jabatan Persekutuan di Perdana Negeri juga dapat menjadikan agensi yang melibatkan enterprising knowledge, enterprising agencies lah, supaya hasil negeri ini terus meningkatlah dari masa ke semasa. Datuk Seri Rosli berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Datuk Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Katanya perjumpaan bersama ketua-ketua jabatan dan agensi persekutuan di negeri ini juga sudah dibuat bagi meningkatkan lagi perpaduan dan tadbir urus antara pihak terlibat. Ketika ini terdapat 110 jabatan persekutuan dan 40 jabatan berkanun di Sabah. Individu terjebak penyalahgunaan dadah digalakkan menerima rawatan dan pemulihan secara sukarela. Ia selaras rang Undang-Undang RUU Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 Pindaan 2024 yang diluluskan pada 18 Julai lalu. Pengarah Agensi Yang Tidak Ada Kebangsaan AADK Negeri Sabah, Nani Sikin menjelaskan, pindaan tersebut telah memberi kelonggaran kepada pegawai pemulihan AADK untuk memperakukan rawatan dan pemulihan kepada penagih dada yang datang secara sukarela. RUU tersebut dialihkan kepada nyah jenayah penagih daripada hukuman kepada rawatan dan pemulihan. Tujuannya di sini adalah memudahkan pihak pengguna dada itu supaya mendapat rawatan secara sukarela. Saya ingin menyerulah kepada ibu bapa yang mendengar, jangan ragu-ragu mengenai dengan kerjasama kepada AADK ini. Tampillah, datanglah bersama-sama dengan kita. Kita akan bekerjasama untuk menangani masalah ini. Nani bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Bah Ngam Lahtu di Konti Sabah FM. Tahun lalu, lebih 87,000 daripada 145,000 penagih dadah telah menerima perkhidmatan rawatan dan pemulihan di pelbagai pusat pemulihan dada dalam negara. Kejohanan Olahraga Remaja Asia Tenggara 2024 akan membuka tirai secara rasmi bermula esok di Stadium Likas. Penganjuran kali ini akan melibatkan 200 atlet dari 11 negara yang bertanding. Muhammad Syafif Syahirandeni ada butirannya. Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Elron Angin berkata pihaknya sudah bersedia menerima ketibaan kontingen dan segala persediaan lengkap sepenuhnya. Kejohanan ini akan mendadakan atlet kita, memberi encouragement lah kan, supaya berlatih, supaya mereka ini bukan saja bertarung di peringkat kampung ya atau peringkat daerah negeri kan, tapi bertarung di peringkat antarabangsa. Jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan atlet kita dapat pendarahan yang kita tunggu-tunggu ya, dan sekali lagi supaya Sabah ini satu powerhouse ya di Malaysia. Berlangsung selama 3 hari, penganjuran kali ke-16 ini juga akan mempertandingkan 19 jenis sukan. Well, look, I expect a really exciting opportunity for our Southeast Asian athletes. This event is a significant first step for our younger athletes to
show their talents and show the next progression that will go through to under-20s for World Under-20s, we hope. And then, hopefully into the national programs to represent the nation at Open SEA Games. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dijadual merasmikan hari pembukaan kejohanan. Jom ramai-ramai datang ke Stadium Likas menyaksikan SEA Youth yang julang-julang kalinya yang diadakan di Sabah ni. So jom kita penuhkan Stadium Likas dan saksikan atlet-atlet di Malaysia, Thailand, Indonesia yang beraksi pada 28 hingga 30 November ini. Pada kejohanan di Thailand tahun lepas, pasukan negara menduduki tempat keempat dengan 4 pingat emas, 6 perak dan 12 gangsa. Marilah kita memberikan sokongan bermula esok kepada atlet-atlet muda kita agar kita dapat melahirkan atlet yang boleh membawa nama Malaysia ke pesada dunia satu hari nanti. Syafiq Syairan Deni, RTN. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Zahira. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.